Dan seterusnya mengenai itu halaman 129 itu 040000 Majlis Keselamatan Negara. Di sini saya nampaknya peruntukan dikurangkan daripada tahun ini kepada tahun depan itu dikurangkan daripada 391 juta ringgit kepada 61 juta ringgit, dan kurang dengan banyak. Kerana Majlis Keselamatan Negara ini memang menjaga itu pembangunan sosio-ekonomi sempadan kita, kawasan sempadan, dan pengurusan krisis dan darurat di negara kita, serta itu memastikan keadaan ketenteraman awam. Dan di sini mengapa kita kurangkan begitu banyak? Apakah sebabnya? Di mana itu wang ini pergi? Wang ini pergi. Itu lebih 300 juta dipindah ke mana? Jadi memang saya nak tahu. Dan selepas itu mengenai itu halaman 135 280000 ini mengenai lembaga pelaksanaan kenderaan perdagangan LPKP sekarang dipindah kepada Jabatan Perdana Menteri, dan saya di sini ada terima aduan daripada semasa ke semasa, misalnya mengenai penyertaan Bumi Putra secara meluas. Saya memang berharaplah Yang Berhormat Menteri dapat mengambil perhatian supaya penyertaan Bumi Putra secara meluas ni boleh dilaksanakan dalam erti kata yang sebenarnya. Sebab itu salah satu objektif LPKP-nya ialah menentukan tidak ada itu penyelewengan, dan itu menetapkan dasar pelaksanaan yang telus dan tidak ada penyelewengan. Saya berharap itu objektif ini dapat dicapai. Yang Berhormat Menteri itu saya kata tadi silap saya, padang rengas lah tu. Mesti memastikan semua ini dijalan dengan betul, dan seterusnya mengenai itu kenderaan yang cukup, kenderaan perdagangan yang cukup, termasuk bas-bas yang cukup di negara kita. Sekarang ada itu rombakan laluan Rapid KL, dan saya terima aduan mengenai itu laluan-laluan yang tertentu yang ditutup, yang diberhentikan, diganti dengan laluan yang lain. Mungkin Yang Berhormat Padang Rengas boleh mempertimbangkan macam mana di dalam kawasan-kawasan yang tidak ada Rapid KL, kadang-kadang bukan Rapid KL, itu lambat KL tu, dan di kawasan-kawasan ini adakah kemungkinan kita boleh mempertimbangkan cara memberi perkhidmatan yang tidak diberi oleh Rapid KL tu. Mungkin kita boleh ada ruang sedikit untuk meningkatkan perkhidmatan, kerana tujuan kita ni hendakkan itu orang awam menggunakan itu bas-bas dan pengangkutan awam dengan banyak. Kerana di KL saja tak sampai 20% menggunakan itu perkhidmatan pengangkutan awam. Tak sampai 20%, walau kalau kita nampak di Hong Kong, di Singapura lebih 80% warga negara yang masuk ke bandar yang menggunakan bas ataupun LRT dan sebagainya. Di negara kita KL tak sampai 20%. Ini memang itu satu perkara yang perlu dipertimbangkan. Saya ingat pada 2-3 tahun yang lepas tu, semasa minyak itu harga minyak melambung ke langit, Yang Berhormat kapal itu Kepala Batas ada memperuntukkan wang untuk memperbaiki keadaan pengangkutan awam supaya ramai rakyat kita menaiki pengangkutan awam. Tapi malangnya Yang Berhormat sudah bersarah dan tidak dapat dilaksanakan.
Dan di sinilah saya menekankan bahawa dasar pengangkut awam mestilah dilaksanakan dengan lebih sempurna, dan seterusnya halaman 170 mengenai SPRM. SPRM saya nampaknya peruntukan dikurangkan daripada 161 juta kepada 158 juta. Saya diberitahu itu tujuannya kerana kita tak mahu pegawai-pegawai itu pergi ke luar negara dengan begitu saja, dengan itu perbelanjaan yang boros dan sebagainya. Saya setuju mesti kita gunakan wang yang lebih berhemat. Walau bagaimanapun kita hendakkan SPRM itu berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik. Dan walaupun ada image itu terjejas sedikit dengan kes itu Teo Beng Hocknya, tapi walau kemanapun saya berharap pihak itu Mahkamah Corona dapat mencapai atau menemui memberi satu jawapan yang baik, satu penemuan yang baik dan adil untuk semua, supaya kita boleh meningkatkan itu peranan dan keberkesanan SPRM kita. Dan dengan ini halaman 134 Institut Integriti Malaysia, baik juga dia ditambahkan daripada 9.6 juta ringgit peruntukan kepada 11 juta ringgit. Memang tapi itulah Yang Amat. Saya nak habiskan dah. Nak habis Amat. Saya beri 3 minit lagi Amat. 1 minit lagi. 3 minit. 3 minit. Cukup. Lepas tu saya akan gunakan kuasa di bawah 12.3 lah Amat, untuk tambah 3 minit dengan baik. Cukup dah. Institut Integriti Malaysia itu sebelum Yang Amat Berhormat menjadi Perdana Menteri, saya nampak ada pergi ke itu Institut Integriti Malaysia, IIM. Pergi situ untuk melancarkan projek dan program dan sebagainya. Tapi sejak menjadi Perdana Menteri tak pernah pergi. Sama ada beliau akan teruskan usaha Yang Berhormat Kepala Batas ataupun tidak, saya pun tak tahu. Tapi memang penting, kerana kita nak itu semua pegawai, semua orang Malaysia, sama ada di dalam sektor awam atau sektor swasta, menghayati nilai-nilai murni yang bersejagat. Yang semua itu orang yang berpegang jawatan mesti berintegriti. Dan saya berharaplah itu Yang Amat Berhormat itu mengaturkan program untuk melawat dan untuk bersama-sama dengan itu Institut Integriti Malaysia, dan Yang Berhormat pun ada seringkali menemui dia, bagi dia nasihat pergi ke Institut Integriti Malaysia, kerana kita nak semua rakyat Malaysia menghayati nilai-nilai yang murni yang bersejagat. Sekian, terima kasih.